Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Segelanggang untuk pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap akan rasmi dibuka pada 22 Jun ini. Walaupun ya penamaan calon pengumuman calon itu sudah dilakukan oleh kedua parti besar, yaitu pembangkang Perikatan Nasional dan juga kerajaan telah mengumumkan calon mereka. Tetapi ya, sebelum gelanggang ini dibuka secara rasmi pada 22 Jun ini, PAS sudah memulakan serangan mereka terhadap kerajaan persekutuan, terhadap kerajaan Pulau Pinang dan sebagainya. Begitu terdesaknya mereka sahabat-sahabat semua, sehingga menyerang dengan menggunakan isu-isu panas seperti isu bangsa dan juga agama. Jadi sahabat semua, hari ini saya ingin kongsikan satu ulasan yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda, yaitu menyatakan sebuah surat yang menyatakan serangan awal PAS daripada Sungai Bakap. Jadi tanpa membuang masa, izinkan saya untuk membaca ya kenyataan media ini yang menarik untuk kita lihat dan juga dengar bersama. Jadi Bank Pilihan Raya Kecil untuk kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Bakap, Pulau Pinang hanya bakal membuka gelanggang secara rasmi pada 22 Jun ini. Namun, serangan pihak pembangkang sudah dimulakan oleh timbalan Presiden PAS, yaitu Tuan Ibrahim Tuan Man sejak awal lagi. PRK kali ini menjadi medan ujian PAS dari segi sokongan pengundi, terutamanya dalam kalangan masyarakat Melayu, memandangkan taktik menggunakan isu 3R gagal mendatangkan kesan di Kuala Kubu Baru. Justru tidak heranlah Tuan Ibrahim cuba menggunakan serangan dari sudut dasar kerajaan Madani yang dianggapnya sebagai senduk besar yang tak mengenyangkan. Tuan Ibrahim cuba mengungkit isu formula menurunkan harga kereta, minyak dan segala perkara yang membebankan rakyat. Perkara yang diungkit itu jika dirujuk kembali manifesto PAS pada tahun 2022 bertajuk Tawaran Pakatan Harapan untuk PRU15, langsung tidak dinyatakan janji untuk menurunkan harga kereta ataupun harga minyak. Sebaliknya, perkara tersebut ada dijanjikan oleh Parti PAS sendiri melalui manifesto gagasan yang ditarajui mereka bertajuk Malaysia Sejahtera. Namun, sepanjang 33 bulan PAS menjadi kerajaan memegang kuasa di Putrajaya, tiada satupun daripada janji tersebut ditunaikan. Lucunya, kini PAS cuba menagih janji yang tidak pernah diungkapkan oleh kepimpinan kerajaan Madani. Bangkitkan isu diesel, Tuan Ibrahim juga menyerang kerajaan Madani sebagai tidak memperkenalkan sebarang formula istimewa, melainkan justifikasi untuk membenarkan dasar kerajaan. Serangan tersebut dilemparkan ahli Parlimen Kubang Kerian berkenaan tanpa dia merujuk kepada dokumen-dokumen dasar yang telah diperkenalkan oleh Putrajaya seperti naratif ekonomi madani, panduan kepada hala tuju ekonomi negara bagi memudahkan tindakan oleh kementerian dan jabatan berkenaan. Pelan induk perindustrian baru tahun 2030 memacu Malaysia sebagai peneraju global dalam pembangunan perindustrian, pelan hala tuju peralihan tenaga negara, usaha untuk mengharus perdanakan peralihan tenaga naratif pembangunan negara, dan government teknologi memperhebat revolusi teknologi digital ke arah meningkatkan keupayaan kerajaan. Kerajaan hadir dengan pelbagai formula baru yang futuristik melalui dokumen-dokumen berkenaan. Walaupun hasilnya masih jauh untuk dinilai, namun tuduhan bahawa kerajaan memimpin tanpa memperkenalkan apa-apa idea atau formula baru adalah tuduhan yang tidak benar dan tuduhan yang tidak bertanggungjawab. Tuan Ibrahim turut menumpukan serangan terhadap tindakan kerajaan memperkenalkan subsidi bersasar melibatkan diesel. Bekas menteri itu cenderung untuk mencadangkan agar subsidi diesel secara pukal diteruskan dan kerajaan meningkatkan penguatkuasaan serta menangkap para penyeludup. Perkara itu telah diterangkan oleh pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kelantan, Azmin Ismail, bahawa kegiatan penyeludupan diesel dan petrol sudah sebati dan menjadi pendapatan penyelundup sejak turun-temurun. Jadi maksudnya di Kelantan, di Kedah, di Terengganu, ya di sinilah penyeludupan itu paling banyak berlaku, sahabat-sahabat semua, ya, sehingga kan sebuah stesen minyak yang menjadi di rantau panjang ya menjadi sunyi ya, kerana perantau panjang ini
bersempadan dengan negara luar, negara asing, dan kerana itu mudah ya untuk mereka membeli minyak yang disubsidi, ya, ditampung oleh kerajaan. Tapi hari ini dikatakan stesen minyak itu menjadi suram. Kerana apa? Kerana ya subsidi diesel ini telah pun disasarkan. Dia bukan ditarik ya, subsidi diesel bukan ditarik ataupun ditamatkan dan sebagainya. Cuma subsidi diesel itu disasarkan. Dan seperti biasa, para nelayan, petani, peniaga kecil, pemandu lori, bas, sekolah dan sebagainya, mereka masih ya menikmati subsidi diesel dengan harga serendah RM1.66, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau Tuan Ibrahim mengatakan kerajaan membatalkan, menarik balik subsidi, itu adalah satu pembohongan yang terlalu besar dan memalukan tanpa membuat usul periksa. Justru begitu sukar untuk aktiviti berkenaan dibentras disebabkan jarak sempadan yang dekat, beban pembuktian sukar, bilangan stesen minyak yang banyak serta kekangan penguatkuasa. Justru jika isu penyeludupan diesel mampu dibentras menggunakan penguatkuasaan oleh kerajaan terdahulu, maka tidak mungkin benda tersebut menjadi pekerjaan tradisi turun-temurun. Ya, ketika PAS dan Bersatu menjadi kerajaan dalam Perikatan Nasional, apa yang mereka lakukan untuk membentras penyeludupan diesel ini, sahabat semua? Tidak ada. Mereka seakan membutakan mata mereka, memekakkan telinga mereka, ya, membisukan mulut mereka. Tidak ada satupun perkataan ya dasar yang diperkenalkan untuk ya menamatkan penyeludupan diesel. Hari ini seakan-akan mereka lah yang paling hebat, sahabat-sahabat semua, berjuang dengan minyak diesel ini berkaitan dengan penyeludupan dan sebagainya. Memang satu kenyataan yang sembrono, satu kenyataan terdesak ya daripada pemimpin PAS ini. Jadi harus difahami kerajaan Madani kini hadir dengan dasar dan pendekatan yang berbeza berbanding kerajaan terdahulu. Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam bukunya Skrip menyatakan, bagi memastikan kerajaan berjaya melalui zaman pasca pandemik, pentadbiran semasa tidak boleh mengamalkan dasar business as usual. Maka pendekatan memperkenalkan subsidi diesel secara bersasar dilihat mampu meringankan beban fiskal selain mengukuhkan kedudukan kewangan dan ekonomi negara. Kerajaan juga memberi tumpuan kepada usaha untuk memastikan tiada kenaikan harga yang tidak seimbang berlaku, terutamanya melibatkan produk makanan susulan langkah baru yang diperkenalkan. Usaha mencapai maksud tersebut telah ditangani KPDN melalui penguatkuasaan Seksyen 8 dalam kurungan 1 Aktah Kawalan Harga 1946 Pindaan 1973 yang mewajibkan peniaga mempamerkan tanda harga pada barangan jualan termasuk dalam kalangan penjual di gerai makanan, pasar basah, pasar malam, restoran dan juga kedai runcit. Jadi mana-mana kedai ini yang tidak memaparkan sebarang harga dan sebagainya, ya, sahabat semua, anda sebagai pengguna mempunyai tanggungjawab untuk melaporkannya dan baru senang untuk pihak penguatkuasaan melakukan tindakan dan sebagainya. Itu dia. Jadi sahabat semua, ini adalah tulisan daripada Muhammad Fauzi Fazil, ya, salah seorang sebagai pengarah komunikasi Pemuda Parti Keadilan Rakyat di Selangor. Terbaik, satu ulasan yang padu, ya, menarik ya untuk kita baca dan juga kita fikirkan bersama, ya, apakah maksud yang dinyatakan oleh saudara penulis ini. Jadi sahabat semua, seperti yang kita tahu, PAS begitu terdesak, mereka membuat kononnya janji untuk kurangkan harga minyak, diesel dan sebagainya. Kononnya ada dalam manifesto Pakatan Harapan pada PRU ke-15, tetapi sebenarnya sahabat semua, jika anda membaca manifesto itu, semua yang dikatakan oleh pemimpin nombor 2 daripada parti PAS ini adalah segalanya satu pembohongan. Malah mereka sendiri yang ada menyebut berkaitan dengan isu ini. Adakah mereka cuba menyembunyikan najis yang telah mereka buang? Lalu menuduh orang yang membuang? Mungkin itu antara yang sedang mereka lakukan, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda? Sekiranya anda setuju atau tidak, anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian sudah pada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.